Okey, jom kita bina halaqah ilmu. Ada yang tak ada lagi. InsyaAllah. Ni. Ini tu. Mana? Tu ni. Ada. Ni sana. Sana tapi hala sana. Speaker. Ah, Okey. Siapa? Baik, kita istighfar insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ayah. Oh. Baik. Okey, semua yang saya kasih, kita berjalan dan ingat niat kita sebenarnya nak sama-sama mencari ilmu, sama-sama bermuzakarah ilmu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak akan jadikan kita ni ke mana-mana tanpa ditambahkan ilmu. Sebab tu kita baca doa yang dia hajar dalam surah Taubah, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Baik. Oh. Okey. Ada yang tak ada ke? ayah kat toilet. Tak. Tak. Punya kena queue. Ustazah ada Ustaz? Tapi kena queue. Itu toilet. Toilet ke? Tak, wheelchair. Wheelchair. Dia Oh. kena queue. Oh. Oh. Ustazah ada. Mana? Ustazah ada. Ustaz design ustazah je. Oh. Okey. Kau ustaz pun kau nak. Ustaz dari tadi cari tau. Ustazah. Sweet betul ustaz ni. Okey, insya-Allah. Sallallahu wasallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita tak akan jauh lagi, kita akan stop kat sini je. Ya, supaya nanti kita ada masa sendiri untuk kita berdoa, beriktikaf ke, kalau nak pergi umrah pun boleh lagi, naik je taksi kita Naim datang balik kan, tak jauh pun. InsyaAllah manfaatkan masa ataupun kita tawaf ke, apa saja ibadah yang kita boleh buat ya. Baik, untuk kita ingat ya, antara zikir yang masa di ladang kurma dulu saya sebut makna hayya ala solah. Apa makna hayya solah? Marilah solat berjamaah. Maknanya kesempurnaan solat bila kita buat secara berjamaah. Maknanya perbuatan fizikal, perbuatan lahiriah mesti dibuat dengan cara terbaik. Okey, itu hayya ala solah. Dia punya idea dia. Dia punya apa tu? Dia punya intipati yang patut kita faham. Baik. Kenapa? Sebab ibadah hanya diterima apabila berlaku dua benda. Ibadah hanya berlaku apabila berlaku dua benda. Yang pertama, ibadah tersebut mesti sesuai dengan syariat. Ya, menepati syariat. Dan dalam hadis Nabi ada sebutkan tentang seorang lelaki yang solat sehingga 60 tahun tetapi Allah tak terima solat dia. Sebab dia membetulkan sujud tetapi tak betul rukuk. Dia betul rukuk tak betul sujud. Maksudnya apa dia? Maknanya sah, batal, rukun dia tak belajar. Dia main solat saja. Ya. Yang kedua, ibadah diterima. Yang pertama setelah betul dengan syariat. Yang kedua, dibuat seikhlas mungkin. Dibuat seikhlas mungkin. Maknanya kita buat sesuatu amal itu kerana Allah.
Ya, kita tak buat kerana orang tengok, kita tak buat kerana kita nak tunjuk kat orang. Kita tak nak buat benda tersebut. Okey. Hayya 'alal falah. Apa makna dia? Okey. Apa maksud menuju kejayaan? Apa maksud menuju kejayaan? Sesuai dengan konteks. Sesuai dengan konteks. Ialah mari khusyuk dalam solat. Mari khusyuk dalam solat. Sebab kita dah berdiri daripada mula datang, kita dah solat dah. Sebab kita panggil dia panggil. Dan kita datang. Tetapi sekarang masih ada yang kedua. Apa dia? Mari khusyuk. Mari slow kan? Tak, sangat slow. Mari. Ustaz cakap pakai dah Ustaz. Okey, bagi dekat je lah kau ya. Boleh dekat insya-Allah. Duduk kan, tapi boleh duduk tak? Bukan? Duduklah. Ha. Saya tak apalah berdiri, yang lain duduk. Sebab lebih kurang 2 jam lagi. Duduk. Tak, saya okey, cuma sebab saya kena supaya orang belakang nampak saya. Please duduk. Jadi kalau berdiri tu saya rasa bersalah kan, macam penat kan. Mari solat Jumaat. Aha, hayya 'alas solah. Tapi ikut kat mana yang kata Jumaat tu? Baik. Okey. 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 Azan, apa tujuan dia? Manggil untuk apa? Solat apa? Jadi kita faham idea awal dia. Sebab para sahabat kan berbincang. Setelah kita pergi Masjid Nabi dulu, buat siap Masjid Nabi, lepas tu dia orang fikir macam mana nak ajak orang sembahyang. Jadi ada kata ketuk loceng, ada kata kita tiup trompet, ada kata kita bakar api. Dan datanglah perintah azan melalui mimpi kepada seorang sahabat. Dan mimpi itu, sebab Sayyidina Umar ni biasanya dia mendahului. Dia dah dapat mimpi awal, tetapi dia tak berani cakap pada Nabi. Ketika pagi tu dia dengar bunyi azan, inilah yang aku dengar dalam mimpi, dia kata, dah berapa hari sebelum ni dah. Dan azan itu adalah jawapan kepada bagaimana cara nak ajak orang solat. Jadi bila kita sebab tu saya kata terjemah ikut konteks. Jadi konteksnya adalah hayya 'alas solah. Muazzin tu panggil apa? Solat berjamaah. Kan? Jadi sebab tu di situ macam selalu orang miscontact. Jadi orang kata azan masuk waktu. So beza tak dia punya impact dia? Beza sebab bila masuk waktu orang masuk dah. Sekali kita solat. Nampak dah? Masuk waktu dah. Masuk waktu dah. Baik. Tak apalah, tak apa. Saya rasa okey kot. Okey kot? Boleh dengar ya? Boleh. Okey. Jadi hayya 'alas solah ialah nak bagi tahu bahawa perbuatan lahir kita bukan sekadar solat. Sebab kita kata inna solati wa nusuki. Apa makna nusuk? Kita kata inna solati. Dah mula ada nak register nusuk pula. Apa makna nusuk? Kan kita sebut kan? Iftitah kita kan? Inna solati wa nusuki. Baik, nusuk ini asal makna ialah sembelihan, korban yang dibuat kerana Allah. Itu asal dia. Bila sebut nusuk ialah sembelihan, korban, sebab korban satu-satunya ibadah yang dibuat untuk dekat dengan Allah. Itu asal. Kemudian kerana apa saja amal yang orang buat kemudiannya nak dekat dengan Allah, maka kemudian menjadi nusuk. Apa saja yang kita buat hari ini kita buat, ini nusuk. Sebab kita solat subuh kata inna solati wa nusuki. So sekarang kami buat apa dia? Nusuk, kami sedang lakukan ibadah untuk sebab korban tu buat memang kerana Allah. So kita duduk sekarang ni pun kerana Allah. Baik. So kita masuk ayat Al-Falah. Boleh ya? So apa makna ayat Al-Falah tadi? Setelah kita berdiri depan Kaabah, menghadap Kaabah. Alhamdulillah kita kat sini masya-Allah nampak Kaabah kan?
maka alhamdulillah kita dah buat. Tetapi ada satu lagi yang dipanggil oleh muazzin sebentar tadi, hayya 'alal falah. Apa makna al-falah kat situ? Apa maksud kejayaan kat situ? Khusyuk dalam solat yang aku berdiri sekarang. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia samalah macam cikgu. Okey, kita sekarang ni di bilik peperiksaan dan kita cakap pada student, ingat student, kamu datang untuk kamu berjaya. So, secara konteks, apa maksud berjaya kat situ? Berjaya jawab exam. Walaupun berjaya tu boleh bagi makna, oh nanti dia dapat kerja besar, nanti dia kaya, nanti dia boleh beli rumah. Itu kejayaan yang nanti. You settle hak ni dulu. You lulus jawab soalan dulu. You khusyuk dulu dalam solat. Once you khusyuk dalam solat, barulah nanti kamu akan boleh berjaya yang lain. Ya? Tapi macam itulah sekarang ni, biasanya orang nampak kejayaan tu ialah terus kejayaan duniawi. Sebab tu kalau ketika azan, biasanya kalau apa latar belakang tu apa dia? Hayya 'ala solah, gambar orang pergi solat. Hayya 'ala falah, gambar? Gambar KLCC, gambar apa? Bursa saham. Ya, sebab membayangkan itulah kejayaan. Cuba bayang kalau kita faham macam tu, maknanya kita dah nak pergi solat ni. Tiba-tiba hayya 'ala falah. Oh ya tak ya. Baik aku settlekan saham aku. So maknanya sebab solat pun nak bagi tahu sesuatu je. Baik. Kerana itu masya-Allah, sebenarnya ada dua benda yang dalam bila kita lakukan ibadah. Satu yang lahir dibuat sesuai dengan syariat dan ikhlas. Yang kedua adalah dibuat dalam keadaan hati kita sama dengan perbuatan kita. Hati kita sama dengan perbuatan kita. Sebab boleh berlaku perbuatan buat lain, hati rasa lain. Badan kita buat lain tapi hati kita rasa lain. Jadi sebab tu saya bukan nak cerita tentang itu banyak sangat, tetapi apa jawapan kita bila kita sebut hayya 'ala, bila muazzin sebut hayya 'ala solah? Jawapannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Sekarang aku nak khusyuk sebab kita solat dah. Saya tak tahu berapa banyak kita khusyuk. Ya, berapa banyak kita rasa yang kita tu benar-benar melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Bagaimana kita khusyuk pada ketika itu? Tetapi bagaimana marilah khusyuk? Jawapan kita juga adalah la haula wala quwwata illa billah. Sedikit sahaja. Apa yang ada di sebalik la haula wala quwwata illa billah? Apa ada di sebalik tu? Yang ni tak boleh panjang dalam ni, kena pendek-pendek je. Kadang kelas ada whiteboard, mungkin best sikit bincang kan. Tapi kadang-kadang kat sini lagi best kan. Baik, lagi real je. Baik, apa dia di sebalik la haula wala quwwata illa billah? Baik, kita terjemah dulu. La haula, tidak ada daya. Daya. Wala quwwata, dan tidak ada quwwah, kekuatan. Melainkan yang diberi oleh Allah. Baik, apabila kita nak buat satu amal dan kemudian kita nak khusyuk dalam melakukan amal, kita mesti ada daya dan kekuatan. So yang push kita untuk kita buat amal sebenarnya adalah daya dan kekuatan yang datang dari Allah. Kita takkan boleh buat. Walaupun depan masjid depan rumah kita aja. Walaupun Kaabah depan kita aja. Kita takkan boleh datang solat berjamaah. Walaupun Kaabah depan kita takkan boleh khusyuk kerana tak ada daya dan kekuatan. So, apa daya? Apa kekuatan? Baik. Daya ialah benda yang menggerakkan kita. Dan gerak itu adalah gerak dalam. Kemahuan, keinginan. Saya nak jadi baik. Itu adalah daya. Tetapi belum tentu dia buat baik. Sebab dia perlu ada yang kedua pula. Yang kedua yang ni, kekuatan. Baik. Apakah yang menggerakkan daya? Apakah yang menggerakkan daya tadi? Sampai kita boleh solat dengan cara terbaik, sampai kita boleh khusyuk dalam solat. Mesti ada dua tadi. Apakah yang menggerakkan daya kita? Iman. Kekuatan. Iman. Nafsu. Ya. Daya dulu.
Daya. Hidayah. Apa dia? Yang menggerakkan daya adalah hidayah. Hidayah. Sebab itulah setiap solat kita minta ihdina, hidayahkan. Sebab kalau Allah tak pilih kita, tak tergerak pun daya untuk kita nak sesuatu benda baik. Sebab tu Abu Jahal yang tak diberikan hidayah oleh Allah, tak tergerak dia nak ikut Nabi. Abu Lahab yang tak diberi hidayah oleh Allah. Sebab tu kita kan, bila kita dah faham benda ni, bila ada benda baik kita tak boleh buat, maka tahulah kita bahawa Allah tak nak kita, Allah tak nak bagi hidayah untuk kita. Dan ini yang paling menakutkan sebenarnya. Kalau kita tak dapat makan, kita rasa kan kadang-kadang 10 orang kena panggil makan. Tiba-tiba, you tak payahlah. Apa rasalah hati kita? Kecilnya hati. Tapi cuba bayang, seramai ni datang dipanggil oleh Allah depan Kaabah, tapi orang lain semua khusyuk, aku seorang tak khusyuk. Dan tak ada daya pun. Tak ada pun petunjuk untuk kita dapat. Baik. Maka sebab itu, kesimpulan awal, daya digerakkan oleh hidayah. Hidayah Allah itulah yang akan menggerakkan manusia. Dan sebab itu, kalau kita tengok semua kita, hidayah terbagi pada dua. Asyik dua je kan? Tapi mudah ingatlah insya-Allah. Ya. Bukan sebab saya anak kedua agaknya. Mungkin bukan sebab Umi pun anak kedua. Tapi sebab memang ceritanya dua. Hidayah yang pertama, ni kena ingat jalan ni kan? Hidayah pertama disebut hidayah intibahah. Hidayah kedua disebut hidayah istiqamah. Hidayah pertama, Masya Allah, cakap macam orang Arab betul kan? Cara lahajah tu Masya Allah. Hidayah kedua, istiqamah. Semua kita yang ada di sini sebenarnya telah Allah beri hidayah intibahah. Dulu kita tak solat, tiba-tiba rasa nak solat. Itu hidayah intibahah. Dulu ada orang tak Islam, lepas tu dia Islam. Itu hidayah intibahah. Dulu kita tak rasa pun nak buat baik, tiba-tiba rasa nak buat baik. Itu adalah hidayah yang membangunkan kita. Ada orang yang Allah tak bagi hidayah ni, sampai mati dia takkan nak rasa nak solat, dia tak ada rasa nak buat umrah, dia tak ada rasa nak ubah diri dia. Sebab hidayah, dan hidayah ni paling mahal. Hidayah ini paling mahal. Saya tengah kumpul banyak cerita yang saya jumpa bila berjumpa dengan orang. Dan saya kumpul, Masya Allah, kisah hidayah intibahah ni betul-betul mengajaibkan. Bila Allah bagi pada seseorang, kadang-kadang dengan satu sebab, kadang-kadang dengan satu seruan, kadang-kadang dengan satu ujian. Sebenarnya di sebalik itu, Allah nak panggil dia pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah nak bagi hidayah intibahah. Ni, cuba bayang, ada seorang pengurus di Melaka. Saya sebutlah company tak apa sebab benda cerita baik. Pengurus cawangan Melaka Habib Jewels dulu. Tapi sekarang saya tak tahu sebab saya buat training untuk dia orang. Manager dia ialah seorang Serani yang lama duduk di Shah Alam. Saya pun tanya lepas masa rehat kan. Saya tanya dia macam mana dia boleh datang journey dia kepada Islam. Dia sebut apa satu benda. Dia duduk di Shah Alam. Ramai yang duduk Shah Alam. Dia duduk Shah Alam. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu saya ada satu bangunan kat Shah Alam tu cantik gila. Cantik gila. Saya pun lalu pergi Shah Alam. Saya tak terfikir mana satu yang cantik gila. Kan? Ha? ICT. Ke masjid kat Bulatan tu Ustaz. Bukan. Dia bukan masjid. Depan masjid tu. Majlis Agama Islam, MAIS punya. Dia kata ada menara, dia ada 2 menara kat situ. Dia kata saya tak tahulah, dia terlampau lawa. Saya lepas dia cerita tu pergi juga tengok mana lawa dia. Ya of course lah kan. Takut nanti ada sini saudara-saudara arkitek dia macam saya. Dah memang okey lah saya kata, tapi nak sampai gila tu tak lah kot. Dek, digila macam mana? Dia tak boleh pergi kerja, dia kena pergi awal. Berhenti sekejap dekat dengan masjid tu, ada pintu diraja, dia parking untuk tengok sekejap. Puas hati baru jalan. Balik kerja, parking situ dan duduk parking tengok. Itu je kerja hari-hari. Dalam hati saya, Masya Allah. Kan? Lepas tu memang saya balik ambil gambar tunjuk kat Umi kan. Umi kata, Umi buat-buatlah tanya cantik tak? Umi kata biasa je. Kan? Tak ada pun cantik gila. Baik. Dia ni, kalau sebab tak nak masuk Islam, ada sebab yang sangat besar. Sebab, maaf saya, dia masa tu berkapal dengan satu girlfriend Serawakian yang telah dirosakkan oleh orang Melayu.
sampai melahirkan anak, dan family dia ambil anak tu sampai dia tu, kalau perempuan apa kan, kalau lepas mengandung dia panggil apa tu? Meroyan ya. Macam dia Period. bahasa kampung kita meroyan lah. Kan? Sebab tu tengok-tengok kalau ada doktor tadi kan, nampak buruk sangat kita punya istilah ni kan. Baik. Dia sampai hilang akal, dan itu girlfriend dia. Maknanya kalau nak benci kat orang Melayu, orang Islam ni memang benci sangat dah. Baik. Maka dikata satu hari, hari Sabtu, dia pun ajak girlfriend dia untuk sama-sama tengok pemandangan. Dia parking betul-betul, dia tengok. Dia tengok aja bangunan tu. Terdetik dalam hati dia, apa dia? Pada tengok, why not kita masuk? Kita tengok lagi dekat. Dia tengok dari luar pagar kan. Hari Sabtu cuti kan. Dia kata, bagus juga. Dia pun masuk, dia pusing kat depan, roundabout, pergi masuk situ. Dan ada guard. Hari Sabtu, jadi alamak, dia kata ada guard. Dan guard tu bila dia pergi, dia kata dia dah standby dah. Kalau dia kena reverse lah. Dan bila orang tu tengok, dia buka cermin, tak tanya, welcome. Hah? Dia pun masuk. Dia pun parking. Ada beberapa orang yang parking sama. Dia berjalan. Orang tu tengok dia, dia kata kita menumpang lah kadang-kadang kan. Sampailah orang tu sampai ke lift. Lepas tu orang tanya tingkat berapa? Ya, tingkat dia lah. Dia naik satu tingkat yang sama orang tu. Dan rupanya orang tu berjalan ke satu dewan. Dan dewan itu adalah top untuk para mu'allaf. Oleh kerana dia tak tahu apa-apa, dalam ramai orang, dia duduk belakang sekali, dia hanya dengar talk itu lebih kurang sejam. Dan setelah orang balik, dia jumpa dengan ustaz tu. Dan dia bertanya tentang Islam 3 jam. Dia tanya semua benda. Dan ustaz tu jawab. Dan habis semua tu, dia pandang padanya girlfriend dia. Dia kata, ni keputusan saya. Kamu jangan risau apa-apa. Dia pergi kat ustaz tu, tolong Islamkan saya. Ke ustaz tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah dia. Dan girlfriend dia, sekarang alhamdulillah jadi isteri dia, juga kata, saya juga nak jadi seorang Islam. Ucap syahadah. Dua-dua hari tu masuk Islam. Apa benda hidayah tu? Intibahah. Hanya Allah campak letak pada satu bangunan, tapi bangunan tu bawa dia pada Islam. Dan dia sangat powerful, sebab dia boleh merubah kehidupan daripada buat satu keputusan daripada agama lain kepada agama Islam. Dan hidayah ini kalau masuk dalam diri setiap orang daripada kita seorang yang derhaka, boleh berubah jadi baik. Lepas tu hidayah ni sangat mahal. Sebab tu ulama' kata dalam ihdina yang kita minta, dalam majlis ilmu yang kita ada, Allah sedang simpan hidayah intibahah itu. Allah bagi pada Sayyidina Umar tadi apa dia? Apa nama? Kita namakan dia. Hidayah intibahah, yang hanya membaca satu ayat, membaca ayat Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Allah letak hidayah Allah dalam surah itu. Jadi sebab tu semua yang dikasih sekalian, sebab tu kena minta hidayah. Sebab daya dan kekuatan yang boleh merubah kita, sebab di sebalik semua benda ada benda tersebut. Kalau Allah tak nak bagi, maka kita akan dapati manusia itu rasa berat, rasa payah. Sebab daya yang menggerak tak ada. So yang kedua ialah quwah. Kekuatan. Apa itu kekuatan? Apa yang menggerakkan kekuatan? Tenaga. Nafsu. Apa yang menggerakkan kekuatan? Menekan nafsu. Ni dah senang dah ni. Sebab tadi agak susah sikit. Ha? Ya. Apa dia? Taufik. Yang menggerakkan kekuatan adalah taufik. Walaupun taufik itu adalah juga hidayah, tetapi puncak hidayah adalah taufik. Kalau kita baca dalam tafsir, kita akan jumpa bahawa hidayah yang tertinggi adalah hidayah taufiqiyah. Apabila Allah bagi taufik, alasan semua hilang. Saat Allah bagi taufik, kita boleh mampu buat. Walaupun orang fikir tak boleh buat, kita jadi boleh buat. Sebab itulah, itu juga ada dalam surah Fatihah yang kita baca setiap waktu solat. Jadi sebab tu bila kita sedar, ya Allah,
Aku nak ya Allah, selama ni aku solat tapi aku tak khusyuk ya Allah. Aku rukuk, mungkin masa Fatihah kita ingat tapi rukuk kita dah lupa. Masa sujud kita ingat, bangun antara dua sujud kita dah lupa. Maka Nabi ajar kita baca la haula wala quwata illa billah. Jadi kita minta semua yang dikasihi sekalian, Allah jadikan itu dalam hidup kita ya. Sebab kita nak hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Kita tak nak orang lain Allah bagi, tapi Allah kecualikan kita. Sebab pengecualian itu kalau berlaku di hari akhirat, kita akan jadi manusia paling rugi. Kita tengok semua Allah pisah-pisahkan ya. Dan kemudian kita tak masuk dalam saf tersebut. Baik, oleh kerana kita berada kat sini, maka tak layak, tak manis kalau saya tak cerita lebih kurang sedikit, walaupun banyak di kalangan kita dan berulang kali datang dan tahu. Baik, semua yang dikasihan, kita tahu itu Safa dan di sana Marwah. Biasanya bila kita daki last pecutan terakhir, kita akan baca inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Baik, sikit ya. Saya terjemah sikit je. Safa dan Marwah adalah syiar Allah. Barang siapa buat haji atau umrah, tak jadi salah untuk dia untuk buat umrah, untuk buat sa'i. Saya ulang. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tak jadi salah untuk dia buat sa'i antara Safa dan Marwah. Tak jadi salah. Jadi apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Okey. Jadi, just kita faham dari segi masuk ayat tu. Maka tidak jadi masalah kalau kamu nak sa'i antara Safa dan Marwah. So maknanya bila tak jadi salah, boleh tak kita tak payah buat sa'i? Tak boleh. Nak please dengar ayat tu ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay tawafa bihima. Tidak jadi salah untuk lakukan sa'i. So maksudnya apa dia? Sa'i itu optional ke wajib? Ayat ni optional ke wajib? Ya. Ayat tu macam optional tetapi wajib. Macam mana kita nak tahu dia wajib? Sebab ayat Quran mesti difahami dengan konteks. Konteksnya adalah Safa dan Marwah adalah tempat haji orang Hums. Ingat tak? Masihkah kau ingat? 3 cara haji orang dulu. At-Tulsu, Al-Humsu, Al-Hillatu. Yang hanya lakukan sa'i adalah orang-orang yang duduk daripada kalangan orang sakin Madinah. Sakin Mekah. Sekarang bila berlaku umrah qada, maka pada ketika itu para sahabat yang bukan daripada Hums, dia kata kami ni boleh ke buat? Kami ni boleh ke buat sebab kami bukan daripada orang yang memang ulang-alik. Satu lagi, yang pertama. Yang kedua, orang-orang Hums, sebab mereka tahu dulu di zaman jahiliah, di atas Bukit Marwah ada apa? Berhala. Di atas Bukit Safa ada? Berhala. Bukit Safa ada berhala, namanya, terjemah bahasa Melayu kita, berhala jantan. Di Bukit Safa. Di Bukit Marwah ada berhala betina. Jadi setiap mereka bila sa'i dia akan sujud terlebih dahulu. Sebab tu kita membelakangkan dan kita menghadap ke arah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Soalannya adalah, jadi sedangkan ketika itu masih ada lagi apa? Berhala tersebut. Adakah kita kena sa'i? Fala junaha alai. Tak salah. Maknanya Allah nak bagi tahu bahawa kamu kena buat. Kamu kena buat. Dan apatah lagi setelah dibersihkan semua berhala, maka di situlah tempat kita melakukan sa'i. Baik, kita tahu ni sa'i, tempat sa'i. Dan saya pun tak nak ulang lagi tentang Siti Hajar. Memang kalau kita duduk satu hari, kita minta pada Allah, ya Allah tolonglah bagi kekuatan Siti Hajar, iman Siti Hajar, semangat Siti Hajar, pengorbanan Siti Hajar. Cakap pada Allah walaupun kita orang lelaki. Sebab kita kalau jadi Siti Hajar saya tak tahulah. Cuba bayang suami kata, kamu duduk seorang dengan baby, dengan hanya sedikit air dan roti. Agak-agaknya lah kalau kita di sinilah, kalau kita ni agak-agaknya, insya-Allah kena dah suami tu kan.
Bukan maknanya begitu juga si suami. Sebab kita biasa buat ikut kita punya calculate, kita lupa Allah ada calculation dia. Kita estimate kita lupa Allah ada estimate Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tak nak cerita itulah panjang sangat nanti sebab ni anak-anak kita pun macam okey sikit Sikit je lagi masya-Allah dia dia punya bateri dah mula haus. Ni kakak ni memang hebat lah Amirah ni masya-Allah. Kan? Rumah Rasulullah. Okey, baik. Jadi kalau macam tu saya nak cerita sikit saja. Maknanya kita tahu. Ingat tak saya kata daripada Al-Azraqi tadi, ada pun kita kata tempat yang kalau saya tunjuk itu maknanya tempat yang lebih kurang. Itu kita punya bukan exact. Okey, memang di sana lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di hadapan adalah rumah Siti Khadijah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik. Dan kalau kita pergi ke depan dan kita pandang ke sana, kita akan nampak ada terowong. Ada terowong dan terowong itu adalah tempat Syaib Abi Talib. Syaib Abi Talib. Syaib ni maksudnya adalah valley. Dia tempat yang valley, lembah, dan di situ tempat yang selama 3 tahun Nabi terpaksa tinggalkan rumah pergi ke sana untuk berlaku hisar, pengepungan kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai balasan sebab mereka tak nak menyerahkan Nabi untuk dibunuh. Mereka tak nak menyerahkan Nabi untuk dibunuh, maka pada ketika itu keluarga Nabi terpaksa berjalan dan duduk membuat benteng dalam tu. Dan apa saja makanan yang dibawa ketika mereka boleh bawa sebelum pengepungan. Dan pengepungan tersebut adalah perjanjian bertulis orang-orang Quraisy yang mereka cap mohor dan simpan dalam Kaabah. Tak ada siapa boleh lawan. Sebab dia orang Quraisy, orang Arab ni, dia punya sistematik, sangat sistematik. Perjanjian dia bertulis. Dan dicap mohor, digantung dalam Kaabah. Dan selama itulah yang kita cerita sebelum ni, betapa sengsaranya Nabi selama 3 tahun. Sebelum datangnya tahun apa? Tahun kesedihan. Ataupun tahun duka cita tu kan. Baik. Jadi semua yang dikasihan, kalau ada masa lah ya. Kalau kita boleh banyak masa, kita berjalan, kita tengok. Di situlah susahnya seorang isteri namanya Siti Khadijah. Yang habis harta dia. Dan kalau kita orang tanya, kenapa ya dalam masa yang sama, Abu Talib jatuh rebah dan meninggal dunia. Kat situ. Dan di situ dalam masa hanya tak berapa lama jatuh Siti Khadijah dan rebah. Sebab selama 30 bulan kedua inilah yang membenteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 30 bulan merekalah yang membenteng Nabi daripada sebarang di dalam tu sebab takut ada orang datang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kesakitan pengorbanan mereka sehinggalah sampai akhirnya mereka rebah sampai ke titisan darah yang terakhir mereka mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebab itu semua yang dikasihi sekalian, kita ambillah kesempatan. Nampak jauh juga sikitlah. Nampak dalam macam situ kot ke sana. Ke bukit sana tu. Okey. Jadi itu saja saya kira. Okey, kita bawalah hati nurani kita kepada perjuangan Nabi yang susah. Bukan hanya melihat keindahan yang ada pada hari ini. Ini adalah sebenarnya hasil daripada bila beriman, Allah keluarkan hasil bumi, Allah kayakan umat Islam. Dan kemudian kita terlupa bahawa sebenarnya perjalanan kita adalah sebuah perjalanan nurani. Agar hati kita benar-benar terisi dengan iman. Allah kekalkan hidayah. Allah jadikan semua keluarga kita di sini dalam keadaan hidayah. Allah jadikan semua yang bersama dengan kita dan yang kita tinggalkan dalam hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal beriman, mati beriman, bangkit bersama dengan orang-orang yang beriman di hari akhirat nanti. Ya, saya kira cukuplah sekadar itu sebagai orang kata sedikit oleh-oleh kita punya perbincangan. Hanya nak menjadikan majlis-majlis ilmu. Kalau tidak, kita akan jadi berjalan kosong di tempat yang mulia. Biarlah kita dapat manfaat insya-Allah. Kalau saya ada tertinggal apa-apa, tolong tanya sekarang. Macam mana nak masukkan roh masjid dalam diri? Oh. Baik. Sebenarnya roh masjid itu adalah okey. Saya okey sebab relate sekali saya sebut roh masjid kan.
So roh masjid ni apa sebenarnya? Amal. Ya? Amal. Amal. Roh masjid ni apa agaknya? Puas nafsu nak puas. Aha. Satu lagi mungkin. Roh masjid adalah kasih sayang. Roh masjid adalah kasih sayang yang dibuat dalam hati kerana Allah. Sebab itulah Nabi bina masjid untuk manusia berkasih sayang. Yang roh masjid dah tak ada dalam masjid kita pada hari ini. Sebab tu kita tak rasa kasih sayang orang lain yang duduk di sebelah kita. Sebab masjid ada, rohnya tak ada. Macam kita solat jenazah lah. Ya? Kan lepas solat jenazah kita kejut habis lagi kubur. Dia pun bangun. Tak. Kenapa? Sebab apa yang tak ada pada dia? Roh tak ada. Roh tak ada, mati. Jadi kita sekarang ni, masjid kita, hati kita dah mati daripada kasih sayang. Dan sebab itulah sebenarnya kita minta doa pada Allah, hidayah, ya Allah campak kasih sayang. Jadi kita ni kaya dengan kasih sayang. Kaya dengan kasih sayang. Dan untuk dapat bina kasih sayang, jauhkan benda-benda yang menyebabkan Allah marah daripada lidah kita, perbuatan kita. Ya? Dan kemudian kita kena buat dengan benda-benda yang mendatangkan orang boleh mendatangkan rasa sayang orang kepada agama, pada Allah dan kepada kita. Ini kerja kita balik insya-Allah. Ini kita punya take home message kita insya-Allah. Boleh? Okey, baik. Kita baca kafaratul majlis. Ingat, bila kita baca kafaratul majlis, kafarah maksudnya penghapus. Ya? Tasbih yang menghapuskan dosa. Muqaddimah ilmu dengan tasbih, diakhirkan dengan tasbih. Jom kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan orang beriman mereka tak akan berpisah, melainkan mereka akan berpisah dengan Kasih sayang. mereka akan berpisah dengan Allah. dengan Al-Quran. Sebab manusia bercakap kalam manusia. Sebab tu menjadi tradisi dulu kalau nak berpisah, katakanlah saya dengan Salman, bye. Sebelum bye, mereka baca Quran dulu. Mereka takkan berpisah dengan sembang bisnes segala macam. Mereka tak nak itu sebagai pengakhiran. Sebab nak berkat, pengakhirannya adalah kalam Allah. Jadi sebab tu alhamdulillah mereka menjadi tradisi membaca surah. Nasib baik kan? Nasib baik tak? Nasib baik. Cuba dia kata kita habiskan dengan surah Baqarah. Allahu Akbar. 2 jam pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baik, maka mereka habiskan dengan surah An-Nas. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan last. Dua-dua boleh. Ya, kifaratun, kafaratun, dua-dua masdar yang boleh. Okey, ada bahasa Arab ni kadang-kadang macam kita juga. Hak ni pun betul, hak ni pun betul. Okey? Okey. Dan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail mereka buat Kaabah, apa mereka baca? Ni last ni. Yang ni jangan lambat-lambat, dia jawab cepat je. Yang kita tengok Kaabah tu, ya, tempat itu, bata itu cuma lebih kecil sebab tak cukup lagi dah bajet orang-orang Quraisy. Bukan sebab tak ada cukup bajet, sebab mereka hanya nak harta yang halal sahaja. Zaman jahiliah dulu, mereka bukan tak kaya tetapi mereka tak nak. Dan sebab tu orang kaya untuk bina Kaabah keluar ke dalam hutan, ambil hutan, jual kayu api, duit tersebut digunakan untuk bina masjid. Sebab mereka tak nak campur dengan duit, takut mereka bersumpah. Kadang-kadang orang Arab ni kan, wallahi hadha 5 riyal. Kamu tak jumpa dalam alam ni, di sini paling murah. Sedangkan masya-Allah kat belakang tu murah lagi. Jadi dia tak nak, maka sebab itu mereka sanggup buat satu kerja khusus untuk dapat duit walaupun Arab jahiliah, sebab Kaabah dimuliakan. Dan akhirnya kecil. Tetapi nak cerita balik ketika Allah kata Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat qawaidah, apa yang mereka sebut. Sebab ini yang kita akan sebut di belakang dalam mana-mana amalan kita. Rabbana taqabbal minna doa innaka antat tawwabur rahim. Sebab tu di habis kuliah kita baca taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi kenapa? Sebab kami sedang membina amal macam Nabi Ibrahim membina Kaabah. Maka ya Allah terimalah amal ni. Bukan senang duduk macam ni cikgu ya.
Ya Allah kan. Salman kan? Oh, bersila, bersimpuh, macam-macam posing dah ada kan. Jadi tentulah binaan ni nak jadi apa? Diterima oleh Allah. Baik. So tak boleh apa lagi dah. Kan? Sekejap lagi kena baca wal asri kedua pula. Apa nasional baca wal asri tadi tak sebut tadi? Actually surah itu sebab mengingatkan tentang kelalaian manusia. Tak yang kata sebagai bahasa kita itulah apa kalam Allah tadi. Quran je. Mereka habiskan dengan Quran. Tetapi mula-mula dengan Fatihah dengan macam-macam. Tapi biasanya lepas tu menjadi macam semua orang dia buat benda yang sama. Itu zaman Nabi. Surah kan? tak ada. Lepas Nabi. Ustaz Zuhairi? Okey, semua boleh bersurai masing-masing.